A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah dan rahmatnya kita dapat menyambung lagi siri tadabbur ayat-ayat perumpamaan. Jadi pada petang ini ayatnya ialah ayat perumpamaan yang ke-19, iaitu surah Ibrahim ayat 18. Ya, surah Ibrahim ayat 18. Firman Allah Subhanahu wa taala iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihir rih fi yaumin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwad dhalalul ba'id. Maksudnya, orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang amat jauh. Jadi kita lihat dahulu apakah makna ataupun makna keseluruhan ayat perumpamaan ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala membuat satu perumpamaan untuk amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir, di mana gambaran dan perumpamaan amal-amal kebaikan orang kafir pada hari kiamat, contoh seperti sedekah, dia buat silaturahim, dia buat apa lagi tu, berbagai NGO kebajikan kan, membantu orang, contohnya berbakti pada orang tua dia, ataupun dia buat ciptaan-ciptaan yang memudahkan orang. Cuba kita tengok kan, contoh apa tu, telefon kan, orang-orang kafir yang buat tu, asal ciptaan tu kan, ya, berbagai alat lah, TV sebagainya. Jadi kalau orang Islam banyak pahala dapat daripada ciptaan-ciptaan itu. Jadi di mana disebut dalam tafsir Al-Munir bahawa ketika mereka meminta pahalanya dari Allah, ya, ketika mereka meminta pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, dia diibaratkan seperti abu yang ditiup keras oleh angin kencang. Dalam abu tu kan ringan bertaburan, lepas tu ditiup oleh angin yang kencang, yang sangat kuat anginnya. Mereka tak mendapat apa-apa dari amal yang pernah mereka lakukan di dunia. Mereka bagaikan angin menangkap abu yang ditiup yang sangat kencang pada hari berangin yang sangat kencang. Usaha dan amal mereka tak memiliki apa-apa pun. Dia tidak akan memberi apa-apa pahala. Mereka akan kehilangan pahala, tidak mendapat apa-apa pahala kerana tidak memenuhi syaratnya. Jadi sahabat-sahabat semua, inilah ibarat atau perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah, yang tidak beriman pada Allah, sama ada zaman Nabi dahulu, zaman Nabi Muhammad, sampailah sekarang, sampailah hari sebelum kiamat itu, selagi mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, selagi itulah
amalan mereka tidak akan mendapat apa-apa faedah. Ya, maknanya kebaikan yang mereka lakukan, amal-amal kebaikan yang mereka lakukan, Allah tidak menerimanya sebab mereka tidak beriman pada Allah. Sebab itu Allah ibaratkan amalan mereka ni seperti abu tu, abu yang kita bakar tu kan, dia ada abu ditiup oleh angin yang kencang pada hari sangat berangin. Hari itu sangat angin, patu angin itu sangat kuat, dia tiup abu. Abu tu kan ringan, ringkas, habis keluar begitu, habis hilang begitu. Begitulah ibaratnya amal orang-orang yang kafir di dunia ini, yang dia buat apa saja kebaikan, walaupun banyak dia derma 1 juta, berjuta pun, ya, buat kebaikan orang, bantu orang semuanya, dia tidak mendapat apa-apa pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia tidak beriman pada Allah. Sahabat-sahabat semua, pendengar semua, bahawa ayat surah Ibrahim ayat 18 ini ada ayat-ayat lain yang hampir sama, hampir serupa maksudnya. Ya, ada 2 ayat dalam Quran yang juga Allah buat perumpamaan yang hampir sama, iaitu surah Al-Furqan ayat 28 dan surah Ali Imran ayat 117. Jadi Ustazah hanya akan ambil satu saja, iaitu surah Al-Furqan ayat 23. Kita lihat, ini hampir sama yang dengan yang disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 18. Okey, surah Al-Furqan ayat 23, di mana disebut wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Surah Al-Furqan ayat 23. Dan kami, iaitu Allah, akan perlihatkan segala amalan baik. Amalan tu maksudnya amalan baik yang mereka lakukan di dunia itu, amalan itu tidak dibalas oleh Allah kerana mereka tidak beriman, di mana kami akan perlihatkan segala amalan kebaikan yang mereka lakukan, lalu kami akan jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Ni surah Al-Furqan ayat 23 juga ada disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak menggambarkan bahawa sia-sianya amalan kebaikan dilakukan oleh orang kafir, ya, kerana dia tidak beriman, maka Allah tidak menerima. Dia nak hampir sama ayat 2 ayat ini antara surah Al-Furqan ayat 23 dengan Ibrahim ayat 18. Hampir sama maksudnya. Dan satu lagi, semoga sahabat cari sendiri, iaitu surah Ali Imran ayat 117. Jadi saya hanya baca ringkas sahaja. Yang ini tak bacalah, ya. Jadi sahabat cari sendiri. Boleh baca sendiri dari Al-Quran kan, cari. Fokus kita sekarang ialah kita nak lihat iaitu kepada maksud perumpamaan ini, di mana dijelaskan oleh pengarang buku At-Tibyan fi Amsalil Quran. Kita ini diterjemahkan, di Ustazah baca yang terjemahan ni, buku ni, di mana dia sebut bahawa apa makna, dia beri makna setiap ada lafaz tertentu yang perlu ada makna. Contohnya fi yaumin asif, pada hari yang berangin kencang. Maksudnya ialah di mana hari yang berangin kencang merupakan ciri angin yang amat kuat, ya, kerana dingin dan panas. Kedua, hari kencang ialah hari yang angin yang sangat kencang. Angin sangat kencang lah. Baik. Sama juga makna mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia, iaitu la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Ya, apa maksudnya tu? Ada 2 makna, di mana maksudnya
mereka tak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Ada dua tafsiran. Di akhirat kelak mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun. Ya, manfaat sedikit pun dari balasan amal yang mereka lakukan berupa kebaikan di dunia yang sudah batal kerana kekufuran mereka. Kerana kufur, mereka tidak dapat sedikit pun balasan dari amal. Yang kedua, maksudnya mereka tidak dapat memperolehi sesuatu pun dari apa yang pernah mereka lakukan di dunia berupa kesenangan duniawi akibat maksiat yang mereka langgar dan tidak membawa kebaikan juga kepada akhirat. Maknanya mereka tidak dapat memperolehi sesuatu pun dari apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Sama ada di dunia pun tak dapat, di akhirat pun tak dapat. Mungkin dapatlah di dunia pingat dan sebagainya, pujian, tapi di akhirat tidak mendapat apa-apa. Baiklah, kita lihat huraian yang dibuat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam kitab ini. Dia menghuraikan makna perumpamaan ayat ini, iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan orang-orang yang kafir pada Allah, pada Tuhan mereka, dan menyembah pada yang selainnya, menyembah bahala ke, menyembah pekong ke, menyembah apa lagi kuih-kuih tu, menyembah apa lagi, dan berbagai-bagai sembahan tu yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amal mereka di hari kiamat nanti adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang, pada hari yang amat kencang anginnya. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang mereka lakukan. Tak dapat sikit pun pahala dari Allah. Maknanya mereka mengharapkan pahala di akhirat nanti. Rupanya tak ada apa-apa pahala. Sebagaimana abu tidak bisa diambil manfaat sedikit pun ketika ia sudah ditaburkan pada angin kencang. Jadi maksudnya, pada mula kita buat abu tu nak buat baja contohnya kan. Tapi bila kita dah hambur ke angin yang kencang, maka dia tak akan lekat pada pokok tu kan, hilang habis. Begitulah ibaratnya amal kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir tidak diterima sama sekali sedikit pun oleh Allah di akhirat nanti. Persoalannya kenapa begitu? Di mana sebabnya adalah amalan ini tidak didasari oleh iman kepada Allah. Tak didasari kepada keimanan. Mereka tidak menerima keesaan Allah. Tak beriman pada Allah yang esa. Dan bagaimana Allah nak terima amalan mereka? Mereka dah syirikkan Allah dengan bahala, dengan pekong, dengan apa-apalah. Ya. Jadi mereka, Allah tak terima amalan sebab Tuhan mereka banyak. Kan Tuhan mereka banyak. Macam mana Allah nak terima sebab mereka syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka buat itu bukan kerana Allah. Ya, mungkin ada kerana yang lain. Jadi itu pun kita kena ingat, kita sebagai orang Islam jangan melihat konteks ini hanya kepada orang kafir. Orang Islam pun sama juga. Jangan kita buat amal kebaikan, kita niat bukan kerana Allah untuk riak, ujub dan sum'ah dan sebagainya. Maka juga tidak ada pahala terhadap amalan yang dilakukan. Dan orang-orang kafir ni dia lakukan amal kebaikan tu bukan kerana menurut perintah Allah, bukan kerana tunduk pada Allah, tetapi kerana itu adat tradisi mereka, kerana bukan kerana syariat Allah, tunduk pada syariat, tetapi itu tradisi, naluri dia, kebaikan dia. Ada orang kafir yang banyak buat kebaikan kan, tapi tak beriman pada Allah. Dengan orang baik-baik kan, suka bantu orang, tetapi tak beriman. Amat rugi mereka. Jika kita jumpa orang yang macam ni, samalah kita berdakwah, mengajak mereka kepada Islam. Kalau tidak, mereka rugi sahajalah, ya. Kebaikan mereka hanya rugi sahaja. Allah tidak terima. Jadi amalan itu seperti debu yang diterbangkan oleh angin yang sangat kencang, sehingga orang yang bersangkutan tidak mendapat manfaat sedikit pun daripadanya. Ketika itu justru sangat memerlukannya. Pada hari akhirat, semua manusia memerlukan pahala. Kerana kalau di dunia kita perlukan duit untuk beli barang semuanya,
kan, duit dinar, dirham, ringgit. Tetapi di akhirat nanti yang kita amat perlu ialah pahala kita diterima oleh Allah. Pahala itulah duit sebenarnya, ya. Sebab itu kita perlu tukarkan duit-duit kita tu menjadi pahala supaya di akhirat nanti kita tidak jadi bankrupt, ya. Macam mana nak tukar duit kita ni, harta kita ni menjadi pahala, supaya dia banyak duit, kita banyak duit di akhirat nanti, ialah dengan banyakkan bersedekah dan berinfak. Baiklah. Kerana itulah Allah berfirman, mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Maksudnya pada hari kiamat kelak, mereka tidak akan dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka lakukan. Mereka tidak melihat pengaruh berupa pahala atau manfaat lain yang berguna. Kerana Allah SWT hanya berkenan menerima amal yang dilakukan murni untuk mengharap keredaan Allah dan sesuai dengan syariatnya. Jadi Allah nak terima amal tu, pertama sekali dia seorang yang beriman, seorang Islam. Yang kedua, dia buat tu lillahi ta'ala, untuk mencari redha Allah. Yang ketiga, menepati dengan syariat. Kalau niat dah betul, Islam dah, tapi tak ikut syariat, sembahyang tak ikut cara syariat, kan, Allah pun tidak terima juga. Jadi dia ada 3 syarat di situ: Islam, ikhlas, mencari redha Allah, dan mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan buat dengan itqan, sempurna dan tekun. Baik, sesuatu amalan itu ditolak apabila dia buat amal itu bukan kerana Allah. Ya, dia bukan kerana Allah, tapi kerana yang lain. Utama sekali, sahabat-sahabat semua, rahimani wa rahimakumullah, pendengar semua, ialah seorang yang melakukan kebaikan itu mestilah seorang Muslim. Baru Allah terima. Ada akaun Islam tu. Kalau tak ada akaun, macam mana nak masuk duit? Kan? Tak ada Islam tu, ya, Allah tak akan terima. Sebaliknya, untuk orang yang melakukan amal soleh yang sesuai dengan perintah Allah serta larangannya yang murni, hendaklah dia mengharapkan redha Allah dan menumbuhkan kenikmatan ruh. Itu yang sepatutnya. Dan kesimpulannya, dan akhir sekali ayat tu ialah zalika huwad dalalul ba'id. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Dalam hal usaha mereka menjadi sia-sia belaka dan amalan mereka menjadi lenyap. Atau yang demikian dengan hal itu ialah amalan orang-orang kafir yang mereka lakukan untuk mereka gunakan untuk memperdayakan kebenaran ni. Amalan mereka, walaupun mereka berusaha keras, tetapi mereka berusaha keras tetapi tipu daya mereka justru menimpa mereka, iaitu mereka termasuk dalam golongan yang sesat. Jadi akhirnya kita boleh mengambil beberapa petunjuk atau petunjuk daripada ayat perumpamaan surah Ibrahim ayat 18 ini. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala membuat perumpamaan untuk membantu mendekatkan gambaran spiritual dengan gambaran yang dapat diindera. Maksudnya, Allah buat perumpamaan pada kita daripada ayat ni, benda tu bentuk spiritual dengan benda yang kita nampak, yang dapat gambaran yang dapat dikesan oleh indera. Maksudnya, gambaran bentuk spiritual tu ialah pahala yang tu spiritual. Kita tak nampak pahala tu kan. Pahala di akhirat nanti Allah akan tolak. Allah tidak akan menerima. Digambarkan sesuatu benda yang kita boleh lihat di dunia ini dengan mata kita, iaitu abu. Abu yang dilemparkan ataupun yang dihamburkan kepada angin yang kuat pada angin yang kencang, pada hari angin yang kencang dan angin tu amat kuat. Itu yang boleh nampak. Cuba kita ambil abu atau pasir pun. Abu tu halus pada pasir, abu kan. Jadi bila angin kencang tu kita nampak dia akan
berterbangan entah ke mana. Kalau kita nak buat baja pun tak dapat. Itu ialah gambaran indera yang boleh dicapai, ditengok oleh indera. Yang tak dapat dicapai oleh indera ialah pahala orang kafir itu. Di akhirat nanti kita tak nampak benda tu, tapi Allah dah gambarkan gambaran di akhirat di mana hanya sia-sia sahaja, Allah tak menerimanya. Mana Allah Taala tak terima langsung, macam abu yang diterbang angin habis tak ada kesan langsung. Kita tengok kan angin kuat ribut taufan tu, habis pasir-pasir di jalan tu, licin jalan tu kan habis. Begitulah gambaran Allah yang maha berhikmah, yang maha indah, digambarkan dengan benda yang bentuk spiritual di akhirat dan spiritual dalam bentuk amalan. Amalan kita ni lillahi ta'ala semua tu, dengan benda indera yang benda nampak, ya, iaitu abu. Yang kedua, orang-orang kafir, orang-orang yang zalim dan musyrik, di akhirat nanti mereka akan kecewa. Di dunia mungkinlah mereka gembira dapat pingat, dapat apa kan, pujian, sanjungan. Tetapi apabila tidak beriman pada Allah, atau mereka akan ditolak. Amal mereka tidak akan diterima. Begitu juga pada orang Islam, kita kena juga berhati-hati. Jangan ada sifat riak, ujub dan sum'ah, nak menunjukkan pada orang, tidak lillahi ta'ala, tidak mencari redha Allah. Juga amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sia-sia. Jangan ayat ini kita merasa hanya dituju pada orang kafir saja, juga kepada orang Islam, yang peringatan pada kita orang Islam supaya buat amal secara ikhlas. Sebagaimana kita tak nak orang nampak, orang tahu kejahatan kita, begitulah juga sepatutnya kebaikan kita, amal soleh kita yang buat secara peribadi untuk Allah, seperti solat, seperti sedekah, seperti Al-Quran, kita mengaji, berzikir, tahajud, sebab sepatutnya kita simpan. Kita tak tunjuk ke orang, sebagaimana kita tak nak tunjuk dosa kita kepada orang, ya. Yang ketiga, besar dan pedihnya seksa di hari kiamat kelak. Kita kena ingat daripada pengajaran ayat ni, pedihnya seksaan Allah di akhirat kelak kepada golongan kafir dan durhaka pada Allah. Yang keempat, pengajaran keempat, petunjuk daripada perumpamaan ini, batalnya amalan orang musyrik dan kafir serta kekecewaan mereka, kerana mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan. Jadi di akhirat nanti, orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir, orang yang syirikkan Allah, ya, orang yang kafir akan merana, akan kecewa, sebab dia ingat amalan di hak dunia itu Allah terima, rupanya tidak, kerana mereka tak akan mengambil manfaat sedikit pun akibat daripada mereka tidak beriman pada Allah. Ya, mereka mensyirikkan Allah, mereka durhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah pengajaran daripada surah Ibrahim ayat 18, ya. Insya-Allah akan datang kita akan tengok pula surah yang lain, insya-Allah. Jadi itu saja sahabat-sahabat semua, kita boleh mengambil pengajaran daripada surah Ibrahim ayat 18 ini. Bagi kita orang Islam, orang beriman, hendaklah kita melakukan sesuatu. Jika kita buat amal soleh, hendaklah yang pertama betul dari sudut syariatnya, betul cara yang dianjurkan oleh syariat. Contoh pergi haji, cara yang betul, ikut cara yang ditetapkan, diajak oleh Rasulullah SAW, menepati syariat. Dan yang kedua, hendaklah kita buat lillahi ta'ala, untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, hendaklah kita buat itu secara sebaik-baiknya, ya, terbaik, buat sesempurna mungkin. Jadi sama-sama kita baiki amalan kita supaya setiap hari kita baiki mutu kualiti amalan kita. Kalau solat setiap hari lebih khusyuk, yang baik, ya, lebih baik daripada semalam. Ialah amalan kita pada hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi itulah sahaja, segala yang baik tu dari Allah, yang lemah tu daripada diri Ustazah. Minta maaf segala kekurangan, dan
Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.